يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 253. Nombor 4. Kita masih lagi membicarakan tanda kesejahteraan dan kebahagiaan pada manusia itu ada 11. Yang keempatnya ialah menjaga sembahyang 5 waktu. Orang yang jaga sembahyang 5 waktu ni dia jaga Allah. Dia jaga hubungan dia dengan Allah. Sembahyang tu sendiri dalam kitab dia kata ad-doa, doa. Bila kita berdoa kepada Allah, maknanya kita minta pada Allah. Bila minta pada Allah, kita ni minta pada Allah, maknanya kita tahu kita ni memerlukan kepada Allah. Kita tahu kita minta kepada orang yang lebih daripada kita. Orang yang ada kelebihan pada kita, siapa dia? Allah. Kita minta dengan dia. Dan kita minta dia dengan dia tu pula pada waktu yang dia nak. Ada 5 waktu. Itu yang pasti. 5 waktu ini kita sentiasa berdoa kepada Allah. Dalam masa yang sama, solat itu juga maknanya apa dia? Silah, iaitu hubungan. Selain daripada kita minta dan berdoa kepada Allah, dia juga merupakan satu lambang bahawa kita mengadakan sentiasa hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Maka bila Allah Ta'ala kita ada hubungan dengan dia dan kita selalu minta dengan dia, maka di sini juga berarti kita jaga Allah Ta'ala. Kita jaga hubungan baik, orang panggil. Baik, bila jaga hubungan baik dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga kita. Itu dia punya, kata orang, result ataupun keputusan hasil daripada kita jaga sembahyang, artinya kita jaga Allah. Bila kita jaga Allah, Allah Ta'ala kata yahfazuka. Dia, Allah Ta'ala tu akan jaga kita, akan jaga kamu. Nabi kata, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Allah Ta'ala pula bila dia jaga kita, masa bila dia jaga? Daripada sepanjang kita hidup dalam dunia ini sampai kepada hari akhirat, dia akan jaga. Orang yang Allah Ta'ala jaga ni tuan-tuan, maknanya dia jaga, jangan susah hati. Jangan derita, jangan susah. Yang pentingnya dalam akhirat besok, memang semua manusia susah. Maka pada masa itulah kita memerlukan penjagaan daripada orang yang paling berkuasa sekali pada masa itu. Siapa dia? Allah. Jadi dengan sebab itu bila kita jaga sembahyang, artinya Allah Ta'ala akan jaga kita sampai kepada hari akhirat. Dan Allah Ta'ala tidak akan benar sama sekali kita disentuh oleh api neraka. Orang yang disayang, orang yang dia nak jaga. Pasal apa dia nak jaga? Pasal apa dia sayang? Sebab kita selalu mengadakan hubungan dengan dia. Masa bila? Hak 5 waktu, hak tentu. Selain daripada itu, mungkin hak sunat-sunat dengan tahajudnya, dengan qabliyah, ba'diyah, apa semua sekali, dengan duha dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu, nombor 4 sekali tanda kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itu ialah bila mana dia jaga sembahyang. Selain daripada sembahyang tu dari sudut ada kepentingan, dari sudut kesihatan, itu cerita lain lah. Kita akan cerita masa lain. Nombor 5,
bertawaduk, merendah diri, tidak sombong. Ya. Ini pun saya dah sentuh dah sedikit, saya ingat semalam. Ya. Sombong, dan sebelum ini pun ada satu bab sombong. Ya. Jadi kalau orang tu dia tawaduk, maka tanda dia tu ada tanda-tanda kebahagiaan dan kesejahteraan bila mana dia ada sifat tawaduk. Ya. Sebab orang yang ada sifat tawaduk ini, manusia suka ke dia, Allah Ta'ala lagi suka. Perangai Allah Ta'ala paling tak berkenan sombong. Antara tanda-tanda kesombongan, payah bagi salam, payah senyum. Itu tanda sombong. Kadang-kadang berjumpa kita bagi salam pun dia senyum tak. Kita bersalam, kita senyum, dia tak. Payah bagi senyum. Tahu dah maknanya Nabi kata senyum itu adalah sedekah. Tapi nak beramal ni, benda-benda hak Nabi berkenan ni, kita payah. Nombor 6, bersahabat dengan orang-orang yang solihin, kawan-kawan dia orang yang baik-baik. Di samping orang yang tidak baik, dia berkawan ada tujuan. Apa dia? Dia berkawan dengan orang yang tidak baik itu, tujuan dia ialah untuk dakwah. Supaya orang tu paling tidak, kata orang, jangan jadi jahat sangat. Bila kita rasa kita ni baik, kita berkawan dengan orang yang tidak baik, maka tujuan apa dia? Supaya dia kalau nak buat jahat pun dia malu muka kita. Jadi itu kalau nak berkawan dengan orang tak baik lah. Tapi kalau berkawan dengan orang yang tidak baik sampai kita hanyut, tak payah kawan. Biar kita berkawan dengan geng-geng baik. Nombor 7, menjauhkan diri daripada haram sedikit ataupun banyak. Hak haram sedikit ataupun banyak kita jauhi. Dan benda yang haram ini, sama ada kita haramnya itu dari sudut harta benda yang memang kita tahu. Kita tahu, cuma bila harta benda ni mal. Harta benda ni dalam bahasa Arab nama dia malun. Malun ni dia kalau kita pecah-pecah dalam grammar Arab, nahwu Arab, dia akan jadi mailun. Mailun ni apa maksud dia? Maksud dia, mailun ni maknanya cenderung. Artinya harta ni tuan-tuan sentiasa menjadikan kita cenderung pada dia. Payah nak lawan. Walaupun dia tu haram, tapi oleh kerana dia harta. Itu yang kadang-kadang kalau di kampung ke, hatta di bandar, di bandar saya selalu cerita di Gombak ni, tanah bertindih belaka tu. Tanah bertindih. Ayah dah jual dah kepada orang tu, cuma nak tukar nama, nak masuk nama tak boleh. Pakai agreement. Tak? Agreement lawyer agreement. Baik. Dari sudut Islam sah jual beli. Undang-undang boleh fight lagi. Undang-undang boleh fight lagi. Ayah mati saja, anak kata, ayah tak ada beritahu dia jual tanah ni, tanah lot ni. Yang kawan beli pula ni surat. Kita pergi mahkamah. Pergi mahkamah. Memang tuan-tuan surat tu kadang-kadang tak layan, tak laku lagi. Padahal anak tu tahu, dah ada surat hitam putih tanda tangan ayah. Kok rasa tak betul tanda tangan ayah, pergi Jabatan Kimia. Saya nak tahulah betul ke tidak ayah ni tanda tangan, dengan saksinya sekali. Kalau betul tak apalah, sebab ayah tak beritahu. Kadang-kadang memang dia tahu, tapi saja nak ambil balik tanah tu. Dan itu satu hal. Yang keduanya, tanah yang diwakafkan. Ayah dah wakaf. Ayah dah wakaf, bila ayah mati, anak tarik balik. Ini berlaku. Saya ni ada 2 tempat yang diamanahkan pada saya untuk handle benda tu. Dan dia tahu, tapi saja dia buat tak tahu. Saja dia buat tak tahu sebab dari sudut undang-undang boleh ambil tanah. Sebab itu saya nasihatkan siapa-siapa yang nak bagi orang panggil wakaf. Dia kadang-kadang wakaf ni pun ada juga masalah dia. Bila bagi wakaf, dia automatik lah, semacam automatik dia pergi kepada majlis. Itu sistem kita punya pentadbiran. Wakaf. Jadi untuk nak mudah cerita, kadang-kadang kita kena orang panggil niat wakaf, tapi dari sudut maknanya undang-undang kita bagi dalam bentuk hibah. Tu dia. Ini pun kena tahu juga ni. Dari sudut niat aku wakaf, tapi dari sudut prosedur aku nak buat dalam bentuk hibah. Selesai masalah. Tapi kalau duk main niat wakaf juga, dia jadi haru biru. Memang benda tu sulit sedikit. Niat kita wakaf,
settle lah. Kemudian macam mana cara dia? Okey, saya hibah. Hibah pada siapa dia? Mungkin pemegang amanah. Kan? Kita lantik satu orang yang memegang amanah sama ataupun satu badan ke, tapi badan kadang-kadang tak boleh. Dia kena bagi personal ataupun individu. Baik, jadi menjauhkan diri daripada harta haram itu benda-benda yang haram yang kadang-kadang kita tahu, tapi oleh kerana dia tu harta ni sentiasa ada kecenderungan. Kita cenderung kepada dia. Kita langgar habis. Satu, yang keduanya ialah yang saya selalu sebut tentang makan minum. Kalau boleh kita cermatlah dalam situasi, dalam keadaan sekarang ini, alhamdulillah orang Melayu, orang Islam banyak dah yang boleh buat makanan-makanan sendiri yang kita rasakan elok kita makan orang Melayu buat. Huduh-huduh orang Melayu, dia menyampah dengan babi, dia jijik dengan babi. Dengan lemak babi ke pun dia jijik. Tapi baik-baik orang yang tidak Melayu, yang tidak Islam, dia rasa benda ni boleh tahan mi dia ke contoh, dia akan letak benda tu walaupun sedikit. Pihak maknanya jabatan agama yang bagi halal datang, masa tu dia tak payah isi. Kawan tu bukan nak jaga 24 jam. Kawan tu balik, dia isi balik. Jadi atas dasar itu, kita sebagai orang yang baca kitab, yang dengar dah benda-benda lagu ni, kena jauhi benda-benda yang haram sedikit atau banyak. Maka kita dalam bab nak beli mi ke kecap ke tomato ke apa benda, cari orang Melayu lah. Cari orang Melayu, senang cerita. Walaupun kadang-kadang mungkin orang Melayu tu maknanya pembuatan dia mungkin tak cantik juga, tapi lebih baik daripada hak tidak Melayu. Nombor 8, pemurah dan baik hati. Suka bagi sedekah pada orang, baik hati. Jadi dalam bab ini juga saya selalu sebut, antara tanda-tanda yang orang suka, Allah Ta'ala pun suka, ialah kita suka bagi makan pada orang. Sebab itu insya-Allah maknanya yang hari Sabtu ni kita insya-Allah lah kot, kita akan terus setiap hari Sabtu kita akan bagi makan. Tuan-tuan bagi derma tu pagi-pagi, setiap pagi itu maknanya kita gunakan untuk buat makan. Hak baru ni saya nak beritahu bahawa yang hari Sabtu baru ni belanja kita habis lebih kurang RM370. Tak banyak Saya ingat support dekat lebih 500 orang tu makan baru ni. Tapi belanjanya RM370 lebih kurang. Adalah yang orang derma sikit RM100 katanya dapat. So masjid top up 270 aja. Pasal apa? Sebab alhamdulillah, terima kasih, ada pihak dan ada orang yang tolong masak. Itu yang jadi murah tu. Tapi kalau nak kira satu orang makan kauman-kauman RM2, maknanya dekat 1000 dia punya bajet dia. Tapi alhamdulillah dah ada orang tolong buat sendiri, beli ikan, buat sendiri. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kos dia RM370 lebih kurang. Masjid hanya top up 270 saja. Dan insya-Allah kita kalau tengok perkembangan baik, hari Jumaat sebenarnya lagi bagus kita bagi makan. Hari Jumaat. Biar ada individu hari Jumaat dia sponsor. Kita tengok dulu, kita start dengan hari Sabtu. 9, kasih sayang kepada semua makhluk. Sayang kita kepada semua makhluk. Makhluk Allah. Termasuk maknanya binatang. 10, berguna bagi semua makhluk, sesama makhluk. Kita ni tuan-tuan hidup dalam dunia ni, biar orang berasa kita ni bagus. Bagus untuk dia. Bukan orang tengok dia ni bagus lah sebab apa, sembahyang bang bagus, warak. Nabi kata orang yang paling mulia antaranya ialah orang yang bagus dan dia boleh membaguskan orang lain. Orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Yang ini yang saya juga selalu sentuh, bahawa tak ada guna kita hebat, tapi kita tidak boleh memberi kehebatan kita itu kepada orang lain. Tak ada guna kita ni nampak gaya kaya, tapi adik-beradik pun tak boleh nak tumpang. Ini yang maksud dia ni, berguna sesama makhluk. Tak ada guna ilmu banyak menimbun. Pasal apa menimbun? Duk baca dalam bilik aircon. Nak keluarkan ilmu, bila keluar panas, tak lagi dah. Last sekali bagilah fatwa daripada bilik aircon, dia tak sama. Tak kena. Sebab awak tak turun ke padang.
Ulama, mufti ke, kalau duduk keluarkan fatwa daripada bilik akaun, dia tak kena sasaran. Macam skru tak boleh nak masuk. Sebab awak kena turun, kena menyelami masalah orang yang kita nak bagi hukum, apa sekalipun. Nak cerita pasal hukum jamak, boleh ke tak untuk orang yang kenduri kahwin, yang saya selalu sebut juga, kena turun. Jangan duduk, maknanya duduk dalam bilik akaun. Orang tanya, lagu mana kenduri kahwin, boleh tak jamak ni? Kita sebagai tuan rumah. Sebab bila saya cakap gitu, ada yang jenis, inilah jenis yang mengaji, dia tak buka kitab banyak. Dia memang payah terus mengaji, tak buka kitab banyak, dia tak nampaklah benda-benda baru. Saya dah selalu sebut, benda fiqh, benda hidup, benda bukan jumud. Kalau kita tak baca kitab banyak, jadi jumud. Jadi benda-benda ni tuan-tuan kena tengok, kena banyak turun. Ulama kena turun, kena berpeluh. Jangan kering tubuh badan dia dalam bilik akaun, lalu dia memberi satu fatwa yang tak kena dengan masyarakat. Nombor 11, selalu ingat kepada mati. Kerana bila ingat pada mati tuan-tuan, dia akan mengubah gaya hidup kita semua. Nak buat jahat sikit pun bila ingat ke mati ni, dia jadi kostan balik. Jadi bila tak ingat ke mati, itu yang jadi lajak manja. Semua disapunya belaka. Manusia duit banyak, tak dipandangnya manusia, hatta adik-beradik sendiri pun. Sampai adik-beradik pun mempersoalkan, betul ke dia kaya? Bila ada orang kata, baguslah awak, akak baguslah dapat adik abang kaya jutawan. Sampai dia kata, iya ke jutawan? Pasal apa dia kata lagu tu? Sebab dia perli. Saya tak terasa pun dia jutawan, tak pernah pun limpah pada saya. Pasal apa tak limpah? Sebab orang tu tak ingat ke mati. Kalau ingat ke mati, dia akan bagi sedekah. Siapa yang patut menerima sedekah yang paling utama? Kaum kerabat yang terdekat dulu. Lepas tu baru lebarkan kepada masyarakat yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 253. Nombor 4. Kita masih lagi membicarakan tanda kesejahteraan dan kebahagiaan pada manusia. Itu ada 11. Yang keempatnya ialah menjaga sembahyang 5 waktu. Orang yang jaga sembahyang 5 waktu ni, dia jaga Allah. Dia jaga hubungan dia dengan Allah. Sembahyang tu sendiri, dalam kitab dia kata ad-doa, doa. Bila kita berdoa kepada Allah, maknanya kita minta pada Allah. Bila minta pada Allah, kita ni minta pada Allah, maknanya kita tahu kita ni memerlukan kepada Allah. Kita tahu kita minta kepada orang yang lebih daripada kita. Orang yang ada kelebihan pada kita, siapa dia? Allah. Kita minta dengan dia, dan kita minta dia dengan dia tu pula pada waktu yang dia nak. Ada 5 waktu. Itu yang pasti. 5 waktu ini kita sentiasa berdoa kepada Allah. Dalam masa yang sama, solat itu juga maknanya apa dia? Silah.
iaitu hubungan. Selain daripada kita minta dan berdoa kepada Allah, dia juga merupakan satu lambang bahawa kita mengadakan sentiasa hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Maka bila Allah Ta'ala kita ada hubungan dengan dia dan kita selalu minta dengan dia, maka di sini juga berarti kita jaga Allah Ta'ala. Kita jaga hubungan baik, orang panggil. Baik, bila jaga hubungan baik dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga kita. Itu dia punya, kata orang, result ataupun keputusan hasil daripada kita jaga sembahyang. Artinya kita jaga Allah. Bila kita jaga Allah, Allah Ta'ala kata yahfazuka. Dia, Allah Ta'ala tu akan jaga kita, akan jaga kamu. Nabi kata, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Allah Ta'ala pula bila dia jaga kita, masa bila dia jaga, daripada sepanjang kita hidup dalam dunia ini sampai kepada hari akhirat, dia akan jaga. Orang yang Allah Ta'ala jaga ni tuan-tuan, maknanya dia jaga, jangan susah hati, jangan derita, jangan susah. Yang pentingnya dalam akhirat besok, memang semua manusia susah. Maka pada masa itulah kita memerlukan penjagaan daripada orang yang paling berkuasa sekali pada masa itu. Siapa dia? Allah. Jadi dengan sebab itu bila kita jaga sembahyang, artinya Allah Ta'ala akan jaga kita sampai kepada hari akhirat. Dan Allah Ta'ala tidak akan benar sama sekali kita disentuh oleh api neraka. Orang yang disayang, orang yang dia nak jaga. Pasal apa dia nak jaga? Pasal apa dia sayang? Sebab kita selalu mengadakan hubungan dengan dia. Masa bila? Hak 5 waktu ni, hak tentu. Selain daripada itu, mungkin hak sunat-sunat, dengan tahajudnya, dengan qabliyah, ba'diyah, apa semua sekali, dengan duha dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu, nombor 4 sekali tanda kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itu ialah bila mana dia jaga sembahyang. Selain daripada sembahyang tu dari sudut ada kepentingan, dari sudut kesihatan, itu cerita lain lah. Kita akan cerita masa lain. Nombor 5, bertawaduk, merendah diri, tidak sombong. Ini pun saya dah sentuh dah sedikit, saya ingat semalam. Sombong, dan sebelum ini pun ada satu bab sombong. Jadi kalau orang tu dia tawaduk, maka tanda dia tu ada tanda-tanda kebahagiaan dan kesejahteraan bila mana dia ada sifat tawaduk. Sebab orang yang ada sifat tawaduk ini, manusia suka ke dia, Allah Ta'ala lagi suka. Perangai Allah Ta'ala paling tak berkenan sombong. Antara tanda-tanda kesombongan, payah bagi salam, payah senyum. Itu tanda sombong. Kadang-kadang berjumpa kita bagi salam pun dia senyum tak. Kita bersalam, kita senyum, dia tak. Payah bagi senyum. Tahu dah, maknanya Nabi kata senyum itu adalah sedekah. Tapi nak beramal ni, benda-benda hak Nabi berkenan ni, kita payah. Nombor 6, bersahabat dengan orang-orang yang solihin. Kawan-kawan dia orang yang baik-baik. Di samping orang yang tidak baik, dia berkawan ada tujuan. Apa dia? Dia berkawan dengan orang yang tidak baik itu, tujuan dia ialah untuk dakwah. Supaya orang tu paling tidak, kata orang, jangan jadi jahat sangat. Bila kita rasa kita ni baik, kita berkawan dengan orang yang tidak baik, maka tujuan apa dia? Supaya dia kalau nak buat jahat pun dia malu muka kita. Jadi itu kalau nak berkawan dengan orang tak baik lah. Tapi kalau berkawan dengan orang yang tidak baik sampai kita hanyut, tak payah kawan. Biar kita berkawan dengan geng-geng baik. Nombor 7, menjauhkan diri daripada haram sedikit ataupun banyak. Hak haram sedikit ataupun banyak kita jauhi. Dan benda yang haram ini, sama ada kita haramnya itu dari sudut harta benda yang memang kita tahu. Kita tahu, cuma bila harta benda ni mal. Harta benda ni dalam bahasa Arab nama dia malun. Malun ni dia kalau kita pecah-pecah dalam grammar Arab, nahwu Arab, dia akan jadi mailun. Mailun ni apa maksud dia? Maksud dia, mailun ni maknanya cenderung. Artinya harta ni tuan-tuan sentiasa menjadikan kita cenderung pada dia. Payah nak lawan. Walaupun dia tu haram, tapi oleh kerana dia harta. Itu yang kadang-kadang kalau di kampung, hatta di bandar, di bandar saya selalu cerita di Gombak ni, tanah bertindih belaka tu. Tanah bertindih.
Ayah dah jual dah kepada orang tu, cuma nak tukar nama, nak masuk nama tak boleh. Pakai agreement. Ya tak? Agreement lawyer agreement. Ya. Baik. Dari sudut Islam sah jual beli. Undang-undang boleh fight lagi. Undang-undang boleh fight lagi. Ayah mati saja, anak kata, ayah tak ada beritahu dia jual tanah ni, tanah lot ni. Yang kawan beli pula ni surat. Kita pergi mahkamah. Kan? Pergi mahkamah, memang tuan-tuan surat tu kadang-kadang tak layan. Tak laku lagi. Padahal anak tu tahu, dah ada surat hitam putih tanda tangan ayah. Kok rasa tak betul tanda tangan ayah, pergi Jabatan Kimia. Saya nak tahulah betul ke tidak ayah ni tanda tangan, dengan saksinya sekali. Kalau betul tak apalah, sebab ayah tak beritahu. Kadang-kadang memang dia tahu, tapi saja nak ambil balik tanah tu. Dan itu satu hal. Yang keduanya, tanah yang diwakafkan. Ayah dah wakaf. Ayah dah wakaf, bila ayah mati, anak tarik balik. Ini berlaku. Saya ni ada 2 tempat yang diamanahkan pada saya untuk handle benda tu. Dan dia tahu, tapi saja dia buat tak tahu. Saja dia buat tak tahu sebab dari sudut undang-undang boleh ambil tanah. Sebab itu saya nasihatkan siapa-siapa yang nak bagi orang panggil wakaf. Dia kadang-kadang wakaf ni pun ada juga masalah dia. Bila bagi wakaf, dia automatik lah, semacam automatik dia pergi kepada majlis. Itu sistem kita punya pentadbiran. Wakaf. Jadi untuk nak mudah cerita, kadang-kadang kita kena orang panggil niat wakaf, tapi dari sudut maknanya undang-undang kita bagi dalam bentuk hibah. Tu dia. Ini pun kena tahu juga ni. Dari sudut niat aku wakaf, tapi dari sudut prosedur aku nak buat dalam bentuk hibah. Selesai masalah. Tapi kalau duk main niat wakaf juga, dia jadi haru biru. Memang benda tu sulit sedikit. Niat kita wakaf, settle lah. Kemudian macam mana cara dia? Saya hibah. Hibah pada siapa dia? Mungkin pemegang amanah. Kan? Kita lantik satu orang yang memegang amanah sama ataupun satu badan ke, tapi badan kadang-kadang tak boleh. Dia kena bagi personal ataupun individu. Baik, jadi menjauhkan diri daripada harta haram itu benda-benda yang haram yang kadang-kadang kita tahu, tapi oleh kerana dia tu harta ni sentiasa ada kecenderungan, kita cenderung kepada dia, kita langgar habis. Satu, yang keduanya ialah yang saya selalu sebut tentang makan minum. Kalau boleh kita cermatlah dalam situasi, dalam keadaan sekarang ini, alhamdulillah orang Melayu, orang Islam banyak dah yang boleh buat makanan-makanan sendiri yang kita rasakan elok kita makan orang Melayu buat. Huduh-huduh orang Melayu, dia menyampah dengan babi, dia jijik dengan babi. Dengan lemak babi ke pun dia jijik. Tapi baik-baik orang yang tidak Melayu, yang tidak Islam, dia rasa benda ni boleh tahan mi dia ke contoh, dia akan letak benda tu walaupun sedikit. Pihak maknanya jabatan agama yang bagi halal datang, masa tu dia tak payah isi. Kawan tu bukan nak jaga 24 jam, kawan tu balik, dia isi balik. Jadi atas dasar itu, kita sebagai orang yang baca kitab, yang dengar dah benda-benda lagu ni, kena jauhi benda-benda yang haram sedikit atau banyak. Maka kita dalam bab nak beli mi ke kecap ke tomato ke apa benda, cari hak orang Melayu lah. Cari hak orang Melayu, senang cerita. Walaupun kadang-kadang mungkin orang Melayu tu maknanya pembuatan dia mungkin tak cantik juga, tapi lebih baik daripada hak tidak Melayu. Nombor 8, pemurah dan baik hati. Suka bagi sedekah pada orang, baik hati. Jadi dalam bab ini juga saya selalu sebut, antara tanda-tanda yang orang suka, Allah Ta'ala pun suka, ialah kita suka bagi makan pada orang. Sebab itu insya-Allah maknanya yang hari Sabtu ni kita insya-Allah lah kot, kita akan terus setiap hari Sabtu kita akan bagi makan. Tuan-tuan bagi di rumah tu pagi-pagi, setiap pagi tu maknanya kita gunakan untuk buat makan. Hak baru ni saya nak beritahu bahawa yang hari Sabtu baru ni belanja kita habis lebih kurang RM370. Tak banyak Saya ingat support dekat lebih 500 orang tu makan baru ni. Tapi belanjanya RM370 lebih kurang.
Adalah yang orang derma sikit, RM100 katanya dapat. So masjid top up 270 aja. Pasal apa? Sebab alhamdulillah, terima kasih, ada pihak dan ada orang yang tolong masak. Itu yang jadi murah tu. Tapi kalau nak kira satu orang makan kauman-kauman RM2, maknanya dekat 1,000 dia punya bajet dia. Tapi alhamdulillah dah ada orang tolong buat sendiri, beli ikan, buat sendiri. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kos dia RM370 lebih kurang. Masjid yang top up 270 saja. Dan insya-Allah kita kalau tengok perkembangan baik, hari Jumaat sebenarnya lagi bagus kita bagi makan. Hari Jumaat. Biar ada individu hari Jumaat dia sponsor. Kita tengok dulu, kita start dengan hari Sabtu. 9. Kasih sayang kepada semua makhluk. Sayang kita kepada semua makhluk. Makhluk Allah. Termasuk maknanya binatang. 10. Berguna bagi semua makhluk, sesama makhluk. Kita ni tuan-tuan, hidup dalam dunia ni, biar orang berasa kita ni bagus. Bagus untuk dia. Bukan orang tengok dia ni bagus lah, sebab apa? Sembahyang bang bagus, kan? Warak. Nabi kata orang yang paling mulia antaranya ialah orang yang bagus dan dia boleh membaguskan orang lain. Orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Yang ini yang saya juga selalu sentuh, bahawa tak ada guna kita hebat, tapi kita tidak boleh memberi kehebatan kita itu kepada orang lain. Tak ada guna kita ni nampak gaya kaya, tapi adik-beradik pun tak boleh nak tumpang. Ini yang maksud dia ni. Berguna sesama makhluk. Kan? Tak ada guna ilmu banyak menimbun. Pasal apa menimbun? Duk baca dalam bilik aircon. Nak keluarkan ilmu, bila keluar panas, tak lagi dah. Last kali bagilah fatwa daripada bilik aircon, dia tak sama. Tak kena. Sebab awak tak turun ke padang. Ulama, mufti ke, kalau duduk keluarkan fatwa daripada bilik aircon, dia tak kena. Tak kena sasaran. Macam skru tak boleh nak masuk. Sebab awak kena turun, kena menyelami masalah orang yang kita nak bagi hukum. Apa sekalipun. Nak cerita pasal hukum jamak, boleh ke tak untuk orang yang kenduri kahwin, yang saya selalu sebut juga, kena turun. Jangan duduk, maknanya duduk dalam bilik aircon. Orang tanya, lagu mana kenduri kahwin, boleh tak jamak ni? Kan, kita sebagai tuan rumah. Sebab bila saya cakap gitu, ada yang jenis, inilah jenis yang mengaji, dia tak buka kitab banyak. Dia memang payah lah, payah terus mengaji, tak buka kitab banyak, dia tak nampak lah benda-benda baru. Saya dah selalu sebut, benda fiqh, benda hidup. Benda bukan jumud. Kalau kita tak baca kitab banyak, jadi jumud. Jadi benda-benda ni tuan-tuan kena tengok, kena banyak turun. Ulama kena turun, kena berpeluh. Jangan kering tubuh badan dia dalam bilik aircon, lalu dia memberi satu fatwa yang tak kena dengan masyarakat. Nombor 11, selalu ingat kepada mati. Kerana bila ingat pada mati tuan-tuan, dia akan mengubah gaya hidup kita semua. Nak buat jahat sikit pun bila ingat ke mati ni, dia jadi kostan balik. Jadi bila tak ingat ke mati, itu yang jadi lajak manja. Semua disapunya belaka. Kan? Manusia, duit banyak, tak dipandangnya manusia, hatta adik-beradik sendiri pun. Kan? Sampai adik-beradik pun mempersoalkan, betul ke dia kaya? Bila ada orang kata, baguslah awak, kan, akak baguslah dapat adik, abang kaya jutawan. Sampai dia kata, iya ke jutawan? Pasal apa dia kata lagu tu? Sebab dia perli. Saya tak terasa pun dia jutawan, tak pernah pun limpah pada saya. Pasal apa tak limpah? Sebab orang tu tak ingat ke mati. Kalau ingat ke, dia akan bagi sedekah. Siapa yang patut yang menerima sedekah yang paling utama? Kaum kerabat yang terdekat dulu. Lepas tu baru lebarkan kepada masyarakat yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 253. Nombor 4. Kita masih lagi membicarakan tanda kesejahteraan dan kebahagiaan pada manusia itu ada 11. Yang keempatnya ialah menjaga sembahyang 5 waktu. Orang yang jaga sembahyang 5 waktu ni dia jaga Allah. Dia jaga hubungan dia dengan Allah. Sembahyang tu sendiri dalam kitab dia kata ad-doa, doa. Bila kita berdoa kepada Allah, maknanya kita minta pada Allah. Bila minta pada Allah, kita ni minta pada Allah, maknanya kita tahu kita ni memerlukan kepada Allah. Kita tahu kita minta kepada orang yang lebih daripada kita. Ya. Orang yang ada kelebihan pada kita, siapa dia? Allah. Kita minta dengan dia. Dan kita minta dia dengan dia tu pula pada waktu yang dia nak. Ada 5 waktu. Itu yang pasti. 5 waktu ini kita sentiasa berdoa kepada Allah. Dalam masa yang sama, solat itu juga maknanya apa dia? Silah, iaitu hubungan. Selain daripada kita minta dan berdoa kepada Allah, dia juga merupakan satu lambang bahawa kita mengadakan sentiasa hubungan, kita dengan Allah Ta'ala. Maka bila Allah Ta'ala kita ada hubungan dengan dia dan kita selalu minta dengan dia, maka di sini juga berarti kita jaga Allah Ta'ala. Ya, kita jaga hubungan baik, orang panggil. Ya. Baik, bila jaga hubungan baik dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga kita. Ya. Itu dia punya, kata orang, rizak ataupun keputusan hasil daripada kita jaga sembahyang, artinya kita jaga Allah. Bila kita jaga Allah, Allah Ta'ala kata yahfazuka. Dia, Allah Ta'ala tu akan jaga kita, akan jaga kamu. Nabi kata kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Allah Ta'ala pula bila dia jaga kita, masa bila dia jaga daripada sepanjang kita hidup dalam dunia ini sampai kepada hari akhirat, dia akan jaga. Orang yang Allah Ta'ala jaga ni tuan-tuan, maknanya dia jaga jangan susah hati. Ya. Jangan derita, jangan susah. Ya. Yang pentingnya dalam akhirat besok memang semua manusia susah. Maka pada masa itulah kita memerlukan penjagaan daripada orang yang paling berkuasa sekali pada masa itu. Siapa dia? Allah. Ya. Jadi dengan sebab itu bila kita jaga sembahyang, artinya Allah Ta'ala akan jaga kita sampai kepada hari akhirat. Dan Allah Ta'ala tidak akan benar sama sekali kita disentuh oleh api neraka. Orang yang disayang, orang yang dia nak jaga. Pasal apa dia nak jaga? Pasal apa dia sayang? Sebab kita selalu mengadakan hubungan dengan dia. Masa bila? Hak 5 waktu, hak tentu. Selain daripada itu, mungkin hak sunat-sunat dengan tahajudnya, dengan qabliyah, ba'diyah, apa semua sekali. Ya, dengan duha dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu, nombor 4 sekali tanda kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itu ialah bila mana dia jaga sembahyang. Ya. Selain daripada sembahyang tu dari sudut ada kepentingan, dari sudut kesihatan, itu cerita lain lah. Kita akan cerita masa lain. Nombor 5, bertawaduk, merendah diri, tidak sombong. Ya. Ini pun saya dah sentuh dah sedikit, saya ingat semalam. Sombong, dan sebelum ini pun ada satu bab sombong. Jadi kalau orang tu dia tawaduk, maka tanda dia tu ada tanda-tanda kebahagiaan dan kesejahteraan bila mana dia ada sifat tawaduk. Sebab orang yang ada sifat tawaduk ini
manusia suka ke dia, Allah Ta'ala lagi suka. Perangai yang Allah Ta'ala paling tak berkenan sombong. Antara tanda-tanda kesombongan, payah bagi salam, payah senyum. Itu tanda sombong. Kadang-kadang berjumpa kita bagi salam pun dia senyum tak. Kita bersalam, kita senyum, dia tak. Payah bagi senyum. Tahu dah maknanya Nabi kata senyum itu adalah sedekah. Tapi nak beramal ni, benda-benda hak Nabi berkenan ni, kita payah. Nombor 6, bersahabat dengan orang-orang yang solihin. Kawan-kawan dia orang yang baik-baik. Di samping orang yang tidak baik, dia berkawan ada tujuan. Apa dia? Dia berkawan dengan orang yang tidak baik itu, tujuan dia ialah untuk dakwah. Supaya orang tu paling tidak, kata orang, jangan jadi jahat sangat. Bila kita rasa kita ni baik, kita berkawan dengan orang yang tidak baik, maka tujuan apa dia? Supaya dia kalau nak buat jahat pun dia malu muka kita. Jadi itu kalau nak berkawan dengan orang tak baik lah. Tapi kalau berkawan dengan orang yang tidak baik sampai kita hanyut, tak payah kawan. Biar kita berkawan dengan geng-geng baik. Nombor 7, menjauhkan diri daripada haram sedikit ataupun banyak. Haram sedikit ataupun banyak kita jauhi. Dan benda yang haram ini, sama ada kita haramnya itu dari sudut harta benda yang memang kita tahu. Kita tahu, cuma bila harta benda ni mal. Harta benda ni dalam bahasa Arab nama dia malun. Malun ni dia kalau kita pecah-pecah dalam grammar Arab, nahwu Arab, dia akan jadi mailun. Mailun ni apa maksud dia? Maksud dia, mailun ni maknanya cenderung. Artinya harta ni tuan-tuan sentiasa menjadikan kita cenderung pada dia. Payah nak lawan. Walaupun dia tu haram, tapi oleh kerana dia harta. Itu yang kadang-kadang kalau di kampung ke, hatta di bandar, di bandar saya selalu cerita di Gombak ni, tanah bertindih belaka tu. Tanah bertindih. Ayah dah jual dah kepada orang tu, cuma nak tukar nama, nak masuk nama tak boleh. Pakai agreement. Tak? Agreement lawyer agreement. Baik. Dari sudut Islam sah jual beli. Undang-undang boleh fight lagi. Undang-undang boleh fight lagi. Ayah mati saja, anak kata, ayah tak ada beritahu dia jual tanah ni, tanah lot ni. Yang kawan beli pula ni surat. Kita pergi mahkamah. Di mahkamah memang tuan-tuan surat tu kadang-kadang tak layan, tak laku lagi. Padahal anak tu tahu dah ada surat hitam putih tanda tangan ayah. Kok rasa tak betul tanda tangan ayah, pergi Jabatan Kimia. Saya nak tahulah betul ke tidak ayah ni tanda tangan, dengan saksinya sekali. Kalau betul tak apalah, sebab ayah tak beritahu. Kadang-kadang memang dia tahu, tapi saja nak ambil balik tanah tu. Dan itu satu hal. Yang keduanya, tanah yang diwakafkan. Ayah dah wakaf. Ayah dah wakaf, bila ayah mati, anak tarik balik. Ini berlaku. Saya ni ada 2 tempat yang diamanahkan pada saya untuk handle benda tu. Dan dia tahu, tapi saja dia buat tak tahu. Saja dia buat tak tahu sebab dari sudut undang-undang boleh ambil tanah. Sebab itu saya nasihatkan siapa-siapa yang nak bagi orang panggil wakaf. Dia kadang-kadang wakaf ni pun ada juga masalah dia. Bila bagi wakaf, dia automatik lah, semacam automatik dia pergi kepada majlis. Itu sistem kita punya pentadbiran. Wakaf. Jadi untuk nak mudah cerita, kadang-kadang kita kena orang panggil niat wakaf, tapi dari sudut maknanya undang-undang kita bagi dalam bentuk hibah. Tu dia. Ini pun kena tahu juga ni. Dari sudut niat aku wakaf, tapi dari sudut prosedur aku nak buat dalam bentuk hibah. Selesai masalah. Tapi kalau duk main niat wakaf juga, dia jadi haru biru. Memang benda tu sulit sedikit. Niat kita wakaf, settle lah. Kemudian macam mana cara dia? Saya hibah. Hibah pada siapa dia? Mungkin pemegang amanah. Kita lantik satu orang yang memegang amanah, sama ataupun satu badan ke. Tapi badan kadang-kadang tak boleh. Dia kena bagi personal ataupun individu. Baik, jadi menjauhkan diri daripada harta haram itu benda-benda yang haram yang kadang-kadang kita tahu, tapi oleh kerana dia tu harta,
harta ni sentiasa ada kecenderungan kita cenderung kepada dia, kita langgar habis. Satu. Yang keduanya ialah yang saya selalu sebut tentang makan minum. Kalau boleh kita cermatlah dalam situasi, dalam keadaan sekarang ini, alhamdulillah orang Melayu, orang Islam banyak dah yang boleh buat makanan-makanan sendiri yang kita rasakan elok kita makan hak orang Melayu buat. Huduh-huduh orang Melayu, dia menyampah dengan babi, dia jijik dengan babi. Dengan lemak babi ke pun dia jijik. Tapi baik-baik orang yang tidak Melayu, yang tidak Islam, dia rasa benda ni boleh tahan mi dia ke contoh, dia akan letak benda tu walaupun sedikit. Pihak maknanya jabatan agama yang bagi halal datang, masa tu dia tak payah isi lah. Kawan tu bukan nak jaga 24 jam, kawan tu balik, dia isi balik. Jadi atas dasar itu, kita sebagai orang yang baca kitab, yang dengar dah benda-benda lagu ni kena jauhi benda-benda yang haram sedikit atau banyak. Maka kita dalam bab nak beli mi ke kecap ke tomato ke apa benda, cari hak orang Melayu lah. Cari hak orang Melayu, senang cerita. Walaupun kadang-kadang mungkin orang Melayu tu maknanya pembuatan dia mungkin tak cantik juga, tapi lebih baik daripada hak tidak Melayu. Nombor 8, pemurah dan baik hati. Suka bagi sedekah pada orang, baik hati. Jadi dalam bab ini juga saya selalu sebut, antara tanda-tanda yang orang suka, Allah Ta'ala pun suka, ialah kita suka bagi makan pada orang. Sebab itu insya-Allah maknanya yang hari Sabtu ni kita insya-Allah lakut, kita akan terus setiap hari Sabtu kita akan bagi makan. Tuan-tuan bagi derma tu pagi-pagi, setiap pagi itu maknanya kita gunakan untuk buat makan. Hak baru ni saya nak beritahu bahawa yang hari Sabtu baru ni belanja kita habis lebih kurang RM370. Tak banyak Saya ingat support dekat lebih 500 orang tu makan baru ni. Tapi belanjanya RM370 lebih kurang. Adalah yang orang derma sikit RM100 katanya dapat. So masjid top up 270 aja. Pasal apa? Sebab alhamdulillah, terima kasih, ada pihak dan ada orang yang tolong masak. Itu yang jadi murah tu. Tapi kalau nak kira satu orang makan kauman-kauman RM2, maknanya dekat 1000 dia punya bajet dia. Tapi alhamdulillah dah ada orang tolong buat sendiri, beli ikan, buat sendiri. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kos dia RM370 lebih kurang. Masjid yang top up 270 saja. Dan insya-Allah kita kalau tengok perkembangan baik, hari Jumaat sebenarnya lagi bagus kita bagi makan. Hari Jumaat. Biar ada individu hari Jumaat dia sponsor. Kita tengok dulu, kita start dengan hari Sabtu. 9, kasih sayang kepada semua makhluk. Sayang kita kepada semua makhluk. Makhluk Allah. Termasuk maknanya binatang. 10, berguna bagi semua makhluk, sesama makhluk. Kita ni tuan-tuan hidup dalam dunia ni, biar orang berasa kita ni bagus untuk dia. Bukan orang tengok dia ni bagus lah sebab apa, sembahyang bang bagus kan, warak. Nabi kata orang yang paling mulia antaranya ialah orang yang bagus dan dia boleh membaguskan orang lain, orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Yang ini yang saya juga selalu sentuh, bahawa tak ada guna kita hebat tapi kita tidak boleh memberi kehebatan kita itu kepada orang lain. Tak ada guna kita ni nampak gaya kaya tapi adik-beradik pun tak boleh nak tumpang. Ini yang maksud dia ni, berguna sesama makhluk. Tak ada guna ilmu banyak menimbun. Pasal apa menimbun? Duk baca dalam bilik aircon. Nak keluarkan ilmu, bila keluar panas tak lagi dah. Last kali bagilah fatwa daripada bilik aircon, dia tak sama, tak kena. Sebab awak tak turun ke padang. Ulama, mufti ke, kalau duduk keluarkan fatwa daripada bilik aircon, dia tak kena sasaran. Macam skru tak boleh nak masuk. Sebab awak kena turun, kena menyelami masalah orang yang kita nak bagi hukum. Apa sekalipun, nak cerita pasal hukum jamak, boleh ke tak
untuk orang yang kenduri kahwin, yang saya selalu sebut juga, kena turun. Jangan duduk, maknanya duduk dalam bilik aircon. Orang tanya, lagu mana kenduri kahwin, boleh tak jamak ni? Kan, kita sebagai tuan rumah. Sebab bila saya cakap gitu, ada yang jenis, inilah jenis yang mengaji, dia tak buka kitab banyak. Dia memang payah lah, payah terus mengaji, tak buka kitab banyak, dia tak nampak lah benda-benda baru. Saya dah selalu sebut, benda fiqh, benda hidup, ya, benda bukan jumud. Kalau kita tak baca kitab banyak, jadi jumud, ya. Jadi benda-benda ni tuan-tuan kena tengok, kena banyak turun. Ulama kena turun, kena berpeluh. Jangan kering tubuh badan dia dalam bilik aircon, lalu dia memberi satu fatwa yang tak kena dengan masyarakat, ya. Nombor 11, selalu ingat kepada mati. Kerana bila ingat pada mati tuan-tuan, dia akan mengubah gaya hidup kita semua. Nak buat jahat sikit pun bila ingat ke mati ni, ya, dia jadi kostan balik. Jadi bila tak ingat ke mati, itu yang jadi lajak manja, ya, semua disapunya belaka. Kan? Manusia duit banyak, tak dipandangnya manusia, hatta adik-beradik sendiri pun, kan? Sampai adik-beradik pun mempersoalkan, betul ke dia kaya? Bila ada orang kata baguslah awak, kan, akak baguslah dapat adik abang kaya jutawan, sampai dia kata iya ke jutawan, ya. Pasal apa dia kata lagu tu? Sebab dia perli. Saya tak terasa pun dia jutawan, tak pernah pun limpah pada saya, ya. Pasal apa tak limpah? Sebab orang tu tak ingat ke mati. Kalau ingat ke mati, dia akan bagi sedekah. Siapa yang patut yang menerima sedekah yang paling utama? Kaum kerabat yang terdekat dulu. Lepas tu baru lebarkan kepada masyarakat yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.